Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Jamian. Nombor matrik saya 276153. Pada hari ini saya akan membentangkan pengenalan untuk kertas kerja ini. Kertas kerja ini adalah untuk memohon kebenaran daripada Pusat Pendidikan Profesional Lanjutan PACE untuk melaksanakan satu program webinar bagi memberi pendedahan dan perbincangan bagi menyampaikan maklumat-maklumat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. Seramai 6 orang ahli yang terlibat dalam program webinar ini. Mereka terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program ijazah pengurusan awam dan ijazah pentadbiran perniagaan di Universiti Utara Malaysia. Salam sejahtera, saya Revati Paraman Senam. Nombor matrik 282514 ingin membentangkan Kertas Kerja Pembangunan Masyarakat 3 BKMB 2031. Kertas kerja bagi webinar yang bertajuk kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja, khususnya bahagian tujuan. Kertas cadangan ini bertujuan untuk menganjur sebuah webinar mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja, serta memohon pertimbangan dan kelulusan pensyarah pembangunan masyarakat 3 Universiti Utara Malaysia dan pengarah PACE untuk mengadakan suatu sesi perbincangan melalui webinar seperti tajuk di atas. Bagi objektif, kertas kerja ini menjelaskan pelaksanaan suatu sesi perbincangan bagi menyampaikan maklumat-maklumat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. Pada akhir program ini diharapkan agar peserta program dapat memberi garis panduan kepada majikan dan kalangan pekerja perlu terdedah dan tangani isu kesihatan mental di tempat kerja, mewujudkan persekitaran kerja yang sihat dan kondusif, meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mental kepada majikan dan kalangan pekerja. Seterusnya dapat melahirkan pekerja yang sihat, menjaga kesihatan mental dan peka terhadap isu kesihatan mental di tempat kerja. Saya Haridas, anak lelaki Arukida Sunda, nombor matrik 283178. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang situasi tahap kesihatan mental pada pekerja di Malaysia. Kesihatan mental di tempat kerja adalah topik utama yang paling kurang dibincangkan dalam kajian menurut laporan kesihatan di Malaysia. Tambahan pula, tahap kesihatan mental rakyat Malaysia kini berada dalam keadaan yang sangat membimbangkan apabila banyak kes-kes bunuh diri semakin kerap dilaporkan di media. Mari kita lihat analisis data dan laporan mengenai kesihatan mental di Malaysia. Yang pertamanya, menurut laporan Global Employment Hero, pada tahun 2021, kesan COVID-19 terhadap pemilik perniagaan dan pekerja yang melibatkan 1,000 majikan serta pekerja Malaysia mendapati bahawa 71% pekerja Malaysia bimbang tentang kesejahteraan kewangan mereka berbanding dengan kebimbangan terhadap kesihatan fizikal, iaitu 66% dan kesihatan mental 62%. Selain itu, menurut kajian selidik bertajuk Tempat Kerja Paling Sihat Malaysia oleh AIA diteliti 2018, menerangkan peratus pekerja yang melaporkan masalah berkaitan kesihatan mental di tempat kerja telah meningkat dengan 50.2% pekerja melaporkan sekurang-kurangnya satu sumber tekanan yang berkaitan dengan kerja seperti budaya organisasi, kepimpinan, buli, beban kerja, masalah dengan rakan kerja dan keadaan kerja yang tidak kondusif. Pada bahagian 4.0 ini, saya akan menerangkan tentang latar belakang program. Apakah program ini? Program ini adalah kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. Mengapakah buat program ini? Tekanan kerja menambahkan tekanan psikologi terhadap individu yang bekerja semasa dan selepas pandemik COVID-19, sama ada daripada pekerja sendiri atau dari syarikat. Beban kerja dan kesukaran bekerja adalah punca utama tekanan dan jika tidak diuruskan, mereka akan memberikan kesan buruk kepada kesihatan mental yang membawa kepada gejala kesedihan, kebimbangan dan tekanan. Di mana program ini diadakan? Melalui webinar Google Meet yang diadakan pada 18 Jun 2022. Ini dapat menyebarkan kesedaran kepada kalangan pekerja dan majikan tentang perlunya penjaga kesihatan mental di tempat kerja. Siapa yang boleh menyertai program ini? Program webinar ini disasarkan kepada setiap orang sama ada suri rumah, pekerja sendiri, memperoleh gaji atau majikan. Semua golongan ini dikategorikan sebagai pekerja di suatu tempat. Apakah manfaat sekiranya menyertai program ini?
kerja. Program ini ada dua manfaat. Program yang pertamanya adalah program ini dapat membantu individu dalam kalangan pekerja lebih peka terhadap mereka yang menunjukkan ciri-ciri masalah tekanan mental seperti kebimbangan dan kemurungan. Dari segi majikan, juga harap mempunyai peranan dalam menyelesaikan masalah kesihatan mental di tempat kerja seperti meningkat gaya hidup pekerja dan menyediakan persekitaran kerja yang menyenangkan dan kondusif. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Muhammad Rosli bin Abdullah Senawi, pemegang kad matrik 276058. Saya akan membentangkan 3 bahagian di dalam program webinar ini. Yang pertama, senarai ahli-ahli jawatankuasa yang terlibat. Kedua, perincian program webinar. Dan yang terakhir adalah publicity. Untuk memastikan kelancaran program webinar ini, kami telah membahagikan beberapa tanggungjawab yang harus dipikul oleh setiap ahli untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik. Seperti yang dilihat, berikut adalah senarai ahli-ahli jawatankuasa. Yang dimulai jawatankuasa penasihat iaitu Dr. Roshamimi binti Faizal. Selaku penasihat, Dr. Roshamimi berperanan untuk memberi nasihat, penambahbaikan kepada penyelaras dalam semua aspek seperti persiapan, pelaksanaan dan juga pengakhiran program. Berikut adalah ahli jawatankuasa pengarah yang disandang oleh Haridas anak lelaki Ari Tiados Sunder. Saudara Haridas akan menyusun, merangka, merancang atur cara program dan memastikan setiap bahagian jawatankuasa sebelum, semasa dan selepas program. Selain itu, saudara Haridas juga akan memastikan program dikendalikan dengan lancar dan baik mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jawatankuasa seterusnya adalah setiausaha yang disandang oleh Rivati anak perempuan Farah Masnam. Saudari Rivati berperanan untuk menyediakan kertas kerja, menyediakan laporan penuh keseluruhan program dan menyediakan platform maklum balas secara atas talian. Seterusnya adalah ahli jawatankuasa bendahari yang dipikul oleh saya, Muhammad Rosli. Saya berperanan dan juga bertanggungjawab untuk mengawal perbelanjaan program dan mengagihkan wang kepada pihak yang berkenaan mengikut perbelanjaan. Selain itu, saya juga akan menyediakan dan juga membentangkan laporan keuangan. Jawatankuasa seterusnya adalah moderator yang dipikul oleh saudari Nur Hidayah binti Muhammad Jamian. Selaku moderator, saudari Hidayah akan mengacara program, mengawal masa dan memastikan kelancaran program. Selain itu, saudari Hidayah juga akan mendapatkan biodata penceramah dan memantau soalan daripada peserta dan menyampaikan kepada penceramah. Jawatankuasa publicity dan juga promosi sekali lagi disandang oleh saya, Muhammad Rosli. Kali ini saya akan menyediakan poster program dan melakukan hebahan program melalui pelbagai media seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan juga Telegram. Jawatankuasa seterusnya adalah teknikal yang disandang oleh saudara Muhammad Hafizuddin bin Yassin. Selaku teknikal, saudara Hafizuddin akan menyediakan platform pelaksanaan program dan merekodkan program webinar secara langsung. Selain itu, saudara Hafizuddin juga akan memberi bantuan teknikal kepada penceramah dan peserta. Jawatankuasa seterusnya adalah protokol yang disandang oleh saudari Syarwishini anak perempuan Muniyandi. Saudari Syarwishini akan menyediakan surat jemputan kepada penceramah, penyediaan QR kod pendaftaran kepada peserta, penyediaan teks ucapan kepada moderator, penyediaan sijil penghargaan kepada penceramah dan terakhir sekali untuk memastikan peserta webinar dan penceramah hadir ke ceramah serta mengawasi kelancaran webinar supaya dijalankan mengikut tentatif program yang telah ditetapkan. Seterusnya, saya akan membentangkan perincian program webinar. Memandangkan Malaysia dalam fasa peralihan ke endemik, ahli jawatankuasa telah bersepakat untuk mengadakan program webinar ini secara atas talian sepenuhnya untuk mengurangkan implikasi yang tidak dapat dijangkakan.
Berikut adalah butirannya yang terperinci. Program webinar ini dijangka akan dilaksanakan pada tarikh 18 Jun 2022, iaitu pada hari Sabtu, pada masa 8 malam sehingga 10 malam. Platform yang digunakan adalah menerusi Google Meet dan pautan webinar akan diberikan setelah kita siapkan platform tersebut. Publicity. Bahan utama untuk melakukan hebahan tentang program webinar ini adalah penggunaan poster webinar. Poster yang lengkap dengan maklumat akan diedarkan secara atas talian melalui beberapa platform social media yang banyak digunakan oleh masyarakat Malaysia. Mengikut statistik penggunaan media sosial daripada Global Stat pada tahun 2021, kira-kira sebanyak 83.3% masyarakat Malaysia menggunakan Facebook, manakala 5.07% pula menggunakan Instagram dan selebihnya sebanyak 4.85% menggunakan Twitter. Jadi ketiga-tiga platform ini telah diambil kira sebagai berpotensi besar untuk menghebahkan program webinar yang akan dijalankan. Tidak hanya itu juga, hebahan webinar akan dilakukan melalui platform messaging application seperti WhatsApp dan juga Telegram. Kerana majoriti masyarakat Malaysia menggunakan WhatsApp sebagai platform untuk menghebahkan sesuatu berita, malah platform ini juga bergerak sangat pantas yang menghubungkan antara satu pengguna dengan pengguna yang lain. Selamat sejahtera. Nama saya Syarbishni, anak perempuan Mulyandi, nombor matriks 276204. Hari ini saya akan membentangkan beberapa aspek dari kerja khusus ini. Yang pertama ialah penglibatan ahli-ahli program. Pengurus setiap webinar ini ingin mempunyai ramai peserta yang menyertai webinar ini kerana webinar ini diadakan secara atas talian sepenuhnya walaupun negara Malaysia berada dalam fasa peralihan ke endemik. Ini tidak boleh memberi sebarang kesan yang buruk dari segi kesihatan kepada semua peserta dan urus setiap webinar. Jumlah anggaran peserta yang akan menyertai webinar ini ialah dari 50 ke 100 orang. Ini termasuk kalangan pekerja, pihak majikan, pelajar UUM dan juga orang awam. Jumlah urus setia ialah sebanyak 6 orang. Penceramah yang dijemput untuk webinar ini adalah Dr. Murali Daren, anak lelaki Paramaswa. Beliau adalah Ketua Penolong Setiausaha Kanan Grade M52 di bahagian Sumber Manusia Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fizuddin Yasin. Saya akan buat sedikit penerangan berkaitan webinar ini. Pada bahagian struktur organisasi, penasihat Dr. Rashid Mimi sebagai penasihat juga sebagai pensyarah akan menilai webinar kami. Encik Haridas sebagai pengarah program akan menyelia semua tugasan ahli kumpulan yang lain. Encik Hidayah sebagai timbalan pengarah program merangkap moderator akan menjadi pembuat bicara bersama penceramah. Encik Rewati sebagai setiausaha akan menyediakan surat-surat dan perhubungan antara program dan organisasi luar. Encik Rosli sebagai bendahari akan mengambil bayaran dari ahli dan akan membuat bayaran kepada penceramah. Encik Sarvis ini sebagai AJK protokol akan menjadi perantara antara program ini dengan penceramah. Saya Fizuddin sebagai AJK teknikal akan menyediakan platform webinar dan membuat rakaman webinar tersebut. Encik Rosli sekali lagi akan menjadi AJK publicity yang akan mengiklankan webinar ini di platform media sosial dan grup WhatsApp PJJ UUM. Okey, pada ini adalah secara ringkas lah penasihat, penyelaras sehinggalah ke AJK Publicity. Okey, pada bahagian tentatif pula, program ini akan berlangsung selama 2 jam sahaja antara jam 8 malam hingga 10 malam 18 Jun 2022 pada hari Sabtu. Okey, pada antara jam 8 malam hingga 8.30 malam ini adalah waktu ketibaan jemputan masuk webinar ini. Persediaan untuk bersiaran secara webinar, hadirin mula masuk, ketibaan pengarah penceramah jemputan kami lah antara pukul 8.30 hingga 9.45 malam. Pula sesi webinar berhinggalah ke majlis penutupan. Okay, pada
waktu ini bacaan doa dan montaj akan diadakan kata-kata aluan moderator. Bual bicara bertajuk kepentingan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja disampaikan oleh penceramah. Okey, pada pukul 9.45 hingga 10 malam pula adalah sesi penutupan dan sesi fotografi serta majlis akan bersurai selepas program tamat. Sekian, terima kasih. Pada bahagian ini, 12.0, saya akan menerangkan tentang justifikasi perbelanjaan. Anggaran pendapatan kami adalah melalui yuran komitmen iaitu 6 orang pelajar. Seorang pelajar dikumpul sebanyak RM30 dan darab dengan 6 kuantiti pelajar iaitu RM180 merupakan pendapatan kita. Manakala perbelanjaan kita adalah kita akan bayar untuk penceramah iaitu Dr. Murli Tara Analaki Parameswara sebanyak RM160 dan juga kita menyimpan duit kontingensi sebanyak 10% daripada keseluruhan iaitu RM20. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Jami'an, nombor matrik 276153. Sekarang saya akan membentangkan justifikasi untuk program ini. Salah satu tujuan untuk program ini dijalankan ialah bagi memenuhi keperluan subjek VKMB 2031 iaitu pembangunan masyarakat, serta bertujuan untuk memberi peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi menguruskan sesebuah program webinar dengan lancar. Program ini diharapkan dapat memupuk nilai-nilai murni dan mempraktikkan kemahiran insaniah yang diajar di dalam kelas secara talian agar dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai mindah dan sahsiah kelas pertama serta mempunyai semangat berpasukan dalam menjayakan sesuatu program. Program ini merupakan satu program yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan mahasiswi di mana program ini turut melibatkan pelajar Universiti Utara Malaysia, para pekerja serta pihak majikan bagi mendedahkan kepentingan penjagaan kesihatan mental serta mempelajari pelbagai usaha bagi menjamin kesihatan mental yang sihat. Program ini telah dilaksanakan selama 2 jam melalui siaran langsung Google Meet. Selain itu, orang ramai dapat mempelajari amalan dan cara menguruskan kesihatan mental di tempat kerja yang kemudiannya dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, dengan adanya program seumpama ini secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan sesama mahasiswa, mahasiswi serta memberikan pengalaman dan pendedahan kepada pelajar untuk menguruskan sesuatu program di bawah kendalian pelajar sendiri. Seterusnya, bagi bahagian faedah projek, pertama, dapat memberi garis panduan kepada pekerja tentang langkah yang betul dalam menceburi bidang pekerjaan. Majikan perlunya perhatian mengenai beban tugas pekerja dan mengutamakan gaya hidup yang sihat di tempat kerja adalah salah satu kepentingan menjaga kesihatan yang menjamin kestabilan mental. Persekitaran kerja yang sihat dan kondusif dapat menandangi kesihatan mental di tempat kerja, malah memberi keselesaan dan kepuasan kepada pekerja dari segi fizikal seperti kualiti udara, pencahayaan, kebersihan dan ruang kerja seperti para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan cergas tanpa stres. Seterusnya, kesihatan mental yang sihat dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat serta mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Akhir sekali, kesemua ini memberi kesan positif kepada perasaan dan mental individu yang boleh meminimumkan masalah di tempat kerja. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, webinar ini dapat memberi manfaat kepada peserta dan urus sedia untuk menjadi model insan di masa yang akan datang. Webinar kesihatan mental ini juga boleh membudayakan amalan minda sihat dalam kalangan peserta serta menangani dan mengurangkan stres dan penyakit mental yang dilalui. Gangguan perasaan dan kecelaruan minda yang dihadapi oleh peserta boleh ditangani dengan webinar ini. Tambahan pula, impak endemik merangkumi pelbagai aspek meliputi aspek ekonomi serta aspek kesihatan. Webinar ini diharap dapat menjelaskan lebih lanjut dan teliti tentang kepentingan menjaga kesihatan mental kepada para peserta. Webinar ini juga diharapkan dapat melahirkan insan yang cemerlang dan membantu sesama lain dari segi kesihatan mental.